السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آمين يا رب العالمين. Yang dihormati Tuan Pengurus Masjid Samadiyah, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, seterusnya kepada seluruh para jamaah Masjid Samadiyah Pelabuhan Kelang, dan termasuk kepada tuan-tuan dan puan-puan, teman-teman dan rakan-rakan Facebook yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kita panjatkan dan rafa'kan dengan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan pada malam ini Allah masih lagi memberikan kepada kita kesihatan mata kita, sihat telinga kita, sihat mulut kita, dan sihat seluruh anggota yang Allah kurniakan kepada kita. Banyakkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyakkan kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana tidak ada suatu kerugian pun apabila kita bertasbih, apabila kita bersyukur, apabila kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi memperlihatkan tanda syukurnya kita kepada Allah, melainkan Allah akan terus menambahkan nikmat dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan nikmat ini kita dapat rasai di dunia dan juga di hari akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, tuan-tuan, teman-teman, rakan-rakan Facebook yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya meneruskan perbincangan kita pada malam ini untuk kita melihat intisari cerita yang berkisar di dalam surah Al-Jumu'ah, maka saya ingin mengetahui apakah suara yang saya tuturkan ataupun bicara yang saya lontarkan ini dapat didengari oleh tuan-tuan dan puan-puan. Tolong catatkan pada ulasan ataupun pada catatan yang tertera di dalam Facebook tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Yang keduanya, tuan-tuan para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengharapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita bantu pihak masjid. Dan kita tahu masjid sekarang ini juga kekurangan dari sudut dana, bukan untuk mengurus penceramah sahaja, tapi termasuklah dalam mengurus urusan yang berkaitan tentang tentang pentadbiran ataupun pengurusan masjid, berkaitan dengan listrik, berkaitan dengan bil air, berkaitan tentang kaki tangan yang ditaja ataupun digajikan oleh pihak masjid sebagai majikan. Mereka memerlukan dana. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya harapkan agar sesiapa yang menonton pada malam ini, sila sharekan perbincangan kita ini. Mudah-mudahan ramai yang melihat, ramai yang mendengar, dan ramai yang memberikan sumbangan. Dan ia juga tidak memberikan kerugian sedikit pun kepada kita, sebaliknya memberikan kepada kita saham yang begitu banyak. Kenapa? Sebab kita telah memperlihatkan suatu kebaikan
Malah orang yang mengikuti kebaikan yang kita lakukan juga akan diberikan pahala mereka itu akan sampai kepada kita. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqus min ujurihim syai'a." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menunjukkan, memperlihatkan hasanatan, sanna sunnatan hasanatan, melakukan suatu sunnah, suatu kebaikan, maka baginya falahu ajruha, baginya adalah pahala atas kebaikan yang dilakukan, wa ajru man amila biha, dan baginya juga akan memperoleh pahala orang yang beramal dengan kebaikan yang diperlihatkan oleh kita, yang qusmin ujurihim syai'a, tidak sedikit pun berkurangan daripada pahala mereka itu atas perbuatan ataupun atas pengambilan sedikit daripada pahala yang telah mereka lakukan itu kepada kita. Maknanya mereka buat kebaikan, bagi mereka dapat pahala, dan pahala yang mereka lakukan juga serupa akan diserahkan kepada kita, kerana kita adalah merupakan perintis kepada kebaikan. InsyaAllah malam ini tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nak berbicara sedikit berkaitan tentang surah Al-Jumu'ah, yang satu surah yang cukup penting dalam kehidupan kita. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis dalam Sahih Muslim, riwayat daripada Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, khairu yawmin tala'at alaihi asy-syamsu yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhila al-jannata wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Dalam hadis riwayat daripada Imam Muslim ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan menyebutkan bahawa sebaik-baik hari yang terbit matahari padanya ketika itu adalah hari Jumaat. Maknanya Jumaat adalah merupakan hari yang terbaik berbanding dengan hari-hari yang ada dalam tempoh 7 hari yang bersama dengan kita, insya-Allah. Tetapi jarang di kalangan kita cukup untuk mengambil berat tentang soal hari Jumaat tersebut, waktu yang sepatutnya kita penuhkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu yang sepatutnya kita penuhkan dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu yang sepatutnya kita pergunakan untuk memenuhkan ruang masa tersebut dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dengan pandemik yang berlaku ini dilarang ataupun ada kekangan untuk membolehkan kita datang pada hari Jumaat menunaikan solat Jumaat. Kita isikan masa tersebut dengan membeli belah di pasar raya. Kita isikan waktu dan juga masa tersebut dengan kita melakukan segala bentuk aktiviti-aktiviti yang tiada kaitan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan satu kerugian. Rasulullah mengatakan hari Jumaat adalah merupakan hari yang paling baik berbanding dengan hari-hari yang lain. Yang kedua, hari Jumaat adalah hari diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Hari Jumaat adalah merupakan hari dimasukkan Nabi Adam alaihissalam ke dalam syurga, dan pada hari Jumaat adalah merupakan hari Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan daripada syurga Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan berlakunya hari kiamat illa yaumul jum'ah wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Tidak akan berlakunya hari kiamat melainkan pada hari Jumaat. Ini di antara kelebihan hari Jumaat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Jumu'ah adalah merupakan surah Madaniyah. Surah Jumaat ini adalah merupakan surah yang diturunkan di bumi Madinah, di Madinatul Munawwarah, yang menceritakan dan mengisahkan sebahagian daripada ayat-ayat di dalam surah Al-Jumu'ah, menceritakan perkara yang berkaitan tentang solat Jumaat. InsyaAllah nanti kita akan cuba bicarakan tentang hal tersebut yang akan dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira pada ayat lebih kurang ayat yang ke-9 sehinggalah ayat yang terakhir nanti akan dibicarakan berkaitan khusus dengan solat Jumaat. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, seterusnya bila sebut sahaja surah Madaniyah, ia banyak membicarakan tentang soal syariat daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syariat yang Allah Subhanahu wa taala bicarakan dalam Al-Quran ini rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan itu tidak sebanyak persoalan yang berkaitan tentang keimanan kita kepada Allah. Sebab itu kalau kita nak bicarakan berapa banyakkah surah yang Allah turunkan, daripada 114 surah itu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, berapa surahkah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di bumi Madinatul Munawwarah ataupun Allah cerita berkaitan tentang soal syariat? Jawapannya itu terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Allah sebut bilangan surah Al-Baqarah adalah sebanyak 216
ya, 287, dengan maksud 28 surah itu adalah merupakan surah yang Allah Subhanahu wa taala bicarakan berkaitan tentang surah-surah Madaniyah berkaitan dengan syariat. Selebihnya 87 itu adalah merupakan surah-surah yang Allah Subhanahu wa taala bicarakan tentang cerita-cerita berkaitan tentang keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kebesaran-kebesaran Allah itu dibicarakan dengan surah-surah berikut. Subhanallah, maknanya surah yang berkaitan dengan cerita-cerita berkaitan dengan syariat ini tidak banyak dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa surah ini disebut dengan nama surah Al-Jumu'ah? Jawapannya, kerana Allah Subhanahu wa taala berbicara dalam surah ini berkaitan tentang ibadah yang dilaksanakan pada hari Jumaat yang disebut dengan nama Salatul Jumaat. Ya, salat hari Jumaat itu adalah merupakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan rijal, golongan lelaki yang beriman kepada Allah, mukallaf yang telah pun ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalangan kanak-kanak dan juga wanita, mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah solat Jumaat. Dan kerana itu kita akan dapati hadis-hadis yang berkaitan tentang kelebihan ataupun berkaitan tentang penekanan pada hari Jumaat ini banyak. Di antaranya dalam hadis Sunan An-Nasa'i, di dalam Musnad dan juga Sunan An-Nasa'i ini, bahawa Nabi SAW pernah bersabda, "Man taraka thalatha jum'in tahawunan biha wada'allahu ala qalbih." Barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jumaat kerana meringan-ringankan ibadah Jumaat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengecok hatinya. Dan dalam hadis riwayat daripada Imam Muslim disebut wala yakunanna minal ghafilin, dan Allah akan menjadikan mereka daripada kalangan orang yang hidupnya di dunia dalam keadaan lalai, wal iyaz billah. Kita hidup lalai, tak ingat akan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengambil berat tentang soal peringatan-peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, mengambil ringan ibadah-ibadah salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kenapa? Puncanya kerana kita meninggalkan ibadah salat Jumaat. Dan Allah memberikan, Rasulullah menyebutkan jawapannya tahawunan. Dalam bahasa Arab kalau kita lihat tahawunan ini, dia berada dalam kedudukan maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli ini artinya sebab kenapa dia melakukan hal yang demikian. Jawapannya adalah kerana dia meringan-ringankan, bukan dengan sebab mudarat, bukan dengan sebab rusak-rusak yang lain, tapi kerana meringan-ringankan ibadah salat tersebut, Allah akan menutup hatinya dan menjadikan hatinya sentiasa berada dalam keadaan lalai, dan juga mereka ini akan menjadi manusia yang rugi kehidupan mereka di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dan rugi nanti bila mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya juga kalau kita melihat tentang dalam hal Jumaat ini, nanti kita akan lihat apakah ayat dan juga surah yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawapannya itu berdasarkan kepada hadis riwayat daripada Imam Muslim. Nanti kita akan lihat di mana Rasulullah SAW ketika melaksanakan ibadah solat Jumaat itu, Rasulullah SAW baca 2 surah. Satu surah Al-Jumu'ah dan satu lagi surah Al-Munafiqun. Subhanallah. Ini kalau surah ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian dibaca oleh para imam ketika melaksanakan ibadah solat Jumaat, satu surah Al-Jumu'ah dan yang kedua surah Al-Munafiqun, confirm masjid tersebut nanti tidak akan ramai yang didatangi ataupun dihadiri oleh para jamaah kerana menganggap bahawa bacaan tersebut itu adalah terlalu panjang. Tetapi amalan ini dilaksanakan oleh Nabi SAW. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fil jum'ati, membaca pada hari Jumaat suratul Jum'ah. Yaqra fil jum'ati, ia membaca pada hari Jumaat, kemungkinan baca ketika waktu menunaikan solat Jumaat itu, iaitulah suratul Jum'ah, surah Al-Jumu'ah, dan juga idza ja'akal munafiqun, ketika saat datangnya orang-orang munafik, artinya dalam surah Al-Munafiqun. Baik, dalam hadis ini disebut fil Jum'ah, pada hari Jumaat, sama ada pada hari tersebut ataupun mungkin pada solat Jumaat yang dilaksanakan. Baik, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, seterusnya kita nak melihat tentang perbincangan
yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang isi kandung yang terdapat. Saya nak bacakan tentang apakah konten yang terkandung di dalam surah ini seperti mana yang dicatatkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Dr. Wahbah Zuhaili menyebut mawdu' hadhihi surati kasuwaril madaniyah bayanu ahkami at-tashri' wal hadathu minha huna bayanu ahkami salatil jum'atil mafrudati badalan 'anil zuhri fi yaumil jum'ati. Topik perbincangan dalam surah ini seperti mana surah-surah madaniyah yang lain yang menerangkan tentang hukum hakam yang berkaitan dengan syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan matlamat daripada surah yang diturunkan ini adalah untuk menerangkan hukum hakam yang berkaitan tentang solat Jumaat yang difardukan oleh Allah sebagai ganti kepada solat zuhur pada hari Jumaat. Jadi maknanya Allah nak bicarakan surah Jumaat ini ada satu ibadah solat selain daripada 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah, iaitulah solat Jumaat adalah merupakan solat yang dilaksanakan oleh seluruh umat Islam lelaki yang mukallaf sebagai menggantikan solat zuhur, ya, sebagai menggantikan ibadah solat zuhur. Dan di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala mulakan, kalau kita melihat nanti Allah Subhanahu wa taala memulakan surah ini dengan tanzihillah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyucikan zatnya, ya, dengan menyebut yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ya, di mana seluruh makhluk yang berada di langit dan juga di bumi. Dan Allah menyebut dengan perkataan ma itu pada ayat yang pertama. Menarik, nanti kita akan bicarakan kenapa Allah sebut dengan perkataan ma. Itu ada sebabnya. Sebab nanti ada dalam ayat yang lain Allah menyebut dengan man fis samawati wa man fil ard. Apa beza di antara man dengan beza di antara ma? Nanti kita akan lihat tentang perbincangan tersebut. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyucikan dirinya daripada sebarang bentuk kekurangan, daripada sebarang bentuk kecacatan, kemudian Allah Subhanahu wa taala asyadat bi awsafin nabi. Allah mengangkat tentang kemuliaan terhadap nabi, sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi yang terakhir, khataman nabiyyin, yang Allah Subhanahu wa taala utuskan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan rahmat Allah yang diberikan hidayah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping tilawatu ayatul Quran, di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan petunjuk yang Allah bawa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di samping ada lagi tambahan yang mana Rasulullah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyucikan akan segala bentuk kotoran-kotoran, sifat-sifat mazmumah yang ada pada diri umat manusia, di samping membersihkan jiwa mereka itu daripada syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tugas yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah bertugas sebagai mengajar kepada umat manusia ini panduan untuk menjadikan mereka hidup bahagia di dunia dan juga di hari akhirat dengan panduan yang telah dibawa melalui Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, oleh kerana masa kita nak bicarakan terlalu agak panjang dalam surah ini, saya rasa saya akan masuk terus apa yang kita nak bicarakan. Poin yang pertama, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang pertama itu Allah mengatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ya, wa huwal azizul hakim. Jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat ini, permulaannya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih bagi Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah menyebut dengan perkataan ma, itu kata Dr. Wahbah Zuhaili, likulli kainatin fis samawati wal ard. Setiap ciptaan-ciptaan yang dijadikan oleh Allah, sama ada berakal ataupun tidak berakal, itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Malu kita. Allah sebenarnya nak menegur kita. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin memberikan suatu sindiran kepada manusia. Allah berikan kepada kita akal,
Allah berikan kepada kita kelebihan sebagai seorang manusia, tiba-tiba kita tidak bertasbih kepada Allah, berbeza dengan makhluk yang Allah tidak kurniakan kelebihan berbanding dengan kelebihan yang ada pada diri manusia. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamadat, batu-batu yang ada bersama dengan kita, pokok-pokok yang tumbuh di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, binatang-binatang yang ada di muka bumi Allah, tapi Allah tidak kurniakan kepada mereka kelebihan akal untuk mereka berfikir. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, saya terlupa, dalam surah Al-Isra itu ada dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa segala sesuatu yang ada di muka bumi, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Dan segala sesuatu, tidaklah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini melainkan ia bertasbih dengan memuji akan Allah Subhanahu wa taala. Itu nak menunjukkan bahawa segala makhluk Allah Subhanahu wa taala ini bertasbih sebagai tanda untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda untuk menunjukkan dan menafikan sebarang bentuk kekurangan yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nyatakan di hujung daripada ayat itu dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain, iaitulah Al-Malik. Apa maksud Al-Malik? Allah memiliki kekuasaan. Dalam surah Al-Fatihah Allah sebut dengan perkataan Maliki Yaumiddin, dan ada juga qiraah yang membaca dengan Maliki Yaumiddin. Apa beza di antara Malik dengan apa beza di antara Malik? Kalimah Malik itu adalah pemilik, maksudnya adalah pemilik, sementara Malik itu bermaksud raja, penguasa, orang yang berkuasa. Kalau kita sebut dengan nama pemilik, dia terbatas, ya. Malik Yaumiddin, pemilik pada hari akhirat. Pemilik ini dia memiliki barang tersebut. Katakanlah handphone yang ada bersama dengan saya, ana Malik hadzal mahmul. Saya adalah merupakan pemilik kepada handphone ini. Saya pemilik kepada handphone ini. Artinya saya memiliki dan saya berkuasa untuk melakukan apa sahaja terhadap apa yang saya miliki. Sementara raja yang berkuasa, dia memiliki seluruh apa yang ada pada kawasan jajahannya. Seorang penguasa, tapi dia bukanlah merupakan pemilik kepada hakikat barang tersebut. Ini beza di antara pemilik dengan raja yang berkuasa. Raja memiliki keseluruhannya, semua berada di bawahnya, tapi dia tidaklah menjaga pada setiap satu barang-barang tersebut. Dan itu beza di antara Malik dan juga Malik. Dan Allah mengatakan dalam ayat ini Al-Malikil Quddus, artinya Allah berkuasa menyeluruh segala apa yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala itu. Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya, dan Allah boleh menentukan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain ada Allah menyebutkan, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Katakanlah, Qulillahumma wahai Allah yang merupakan pemilik kepada seluruh kerajaan, seluruh kuasa yang dimiliki. Allahu Akbar. Nak menunjukkan betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh mendatangkan tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ya, Allah Subhanahu wa taala boleh mendatangkan kuasa dan kekuasaan tersebut kepada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah, dan Allah boleh menarik akan segala kuasa-kuasa yang dimiliki oleh sesiapa yang memiliki kuasa dalam kehidupan mereka di dunia ini. Dengan arti kata yang lain, Allah nak menunjukkan dan mengingatkan kepada kita tentang betapa besar dan hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diikuti dengan perkataan Al-Quddus, ya, kalimah Al-Quddus nak menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala ini bersih daripada sebarang bentuk naqais, sebarang bentuk sifat-sifat kekurangan dan kecacatan. Nak menyifatkan Allah bisifatil kamal, bahawa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang begitu sempurna, tidak ada sedikit pun kecacatan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya Allah mengatakan sifat berikutnya, iaitu Al-Aziz Al-Hakim. Al-Aziz fi mulkihi, Al-Hakim fi san'ihi. Al-Aziz perkasa, maha perkasa pada kerajaannya, dan Al-Hakim bijaksana pada setiap ciptaan-ciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita dalam keadaan sedemikian rupa ini untuk menunjukkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan memiliki kelebihan berbeza dengan manusia. Kita dalam keadaan gelap, kita tak boleh nak melihat sesuatu. Tuan-tuan cuba tengoklah sahaja, gelapkan sahaja ataupun jadikan
black out pada waktu malam, kita tak nampak, tapi ada makhluk yang boleh melihat di waktu malam. Sebab apa Allah jadikan kita begitu? Supaya dalam keadaan gelap gulita itu kita dapat berehat. Cuba bayangkan dalam keadaan gelap kita mampu untuk melihat bagaimana kita nak tidur, bagaimana nak memberikan ketenangan. Allah menjadikan waja'alna al-laila libasa. Allah jadikan malam kepada manusia itu sebagai pakaian untuk mereka itu berehat, untuk mereka itu tidur, dan seterusnya dapat memberikan ketenangan dalam kehidupan mereka. Allahu Akbar. Seterusnya dalam ayat berikutnya Allah menyifatkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah menyatakan huwallazi ba'atha fil ummiyina rasula. Dialah yang telah memutuskan akan orang-orang yang ummi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tertarik dengan catatan yang disebut oleh Dr. Wahbah Zuhairi. Kenapa orang-orang Arab ini disebut dengan nama kelompok ummi? Rupanya orang Arab ini, hebatnya orang Arab, mereka hebat dari sudut mereka menghafal. Dan ini pengalaman saya sendiri ketika saya belajar di bumi Mesir. Waktu ketika saya belajar, saya melihat bagaimana hebatnya mereka ini mengingat sesuatu perkataan ataupun sesuatu ucapan-ucapan yang diucapkan oleh guru-guru mereka. Memang ingatan orang-orang Arab ini begitu kuat. Tapi kelemahan yang ada pada diri mereka di zaman Nabi SAW, mereka tidak tahu membaca dan mereka tidak tahu menulis. Sebab apa mereka tidak tahu membaca dan mereka tidak tahu menulis itu dengan disebut perkataan ummi? Kerana ia disandarkan kepada ibu. Ummi itu kan asal maksudnya ibu. Di saat ketika mereka dilahirkan oleh seorang ibu, mereka tidak ada apa-apa maklumat. Ada kita melihat anak-anak kita yang dilahirkan boleh membaca, tiba-tiba saja keluar daripada perut ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada anak kita yang boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim di saat ketika keluar daripada perut ibu. Kalaulah ada anak seumpama ini, Masya Allah, itu nak menandakan anak ini akan membesar dalam keadaan hebat, Insya Allah. Seterusnya kita tidak menemui anak-anak kita yang dilahirkan daripada perut isteri kita ataupun ibu kita dalam keadaan dia mampu untuk menulis. Dan inilah yang diambil daripada ayat suci Al-Quran Al-Karim, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala keluarkan kamu itu daripada perut ibu kamu itu dalam keadaan kamu tidak mengetahui apa. Imma sama ada menulis ataupun imma sama ada mampu untuk membaca. Jadi sebab itulah disandarkan ummi itu kepada seorang ibu, kerana asal manusia itu datangnya daripada perut seorang ibu, rahim seorang ibu, dan ketika keluarnya dia tidak tahu membaca dan dia tidak tahu menulis. Sebab itu dia disebut dengan perkataan ummi. Wallahu a'lam. Tapi ini di antara pandangan-pandangan yang diutarakan oleh para ulama. Baik, kemudian Allah mengatakan wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Allah mengutuskan daripada kalangan orang-orang yang ummi ini seorang rasul daripada kalangan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah merupakan seorang yang ummi. Ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan demikian. Saya terlupa hadis tersebut, tapi ada disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah bersabda, inna ummatun, sesungguhnya kami adalah merupakan umat ummi, ya. Sesungguhnya kami adalah merupakan umat yang ummi. Kami la naqra'un, kami tidak mampu untuk membaca. La naqra'u wa la naktub, kami tidak boleh membaca dan kami tidak boleh untuk menulis. Ulama mencari sebab kenapa Allah jadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan ummi, tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Sebabnya kerana ingin meletakkan persamaan di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya ketika itu. Oleh kerana umatnya tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca, begitulah yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mudah untuk berinteraksi. Tuan-tuan cuba tengoklah kedudukan kita. Kalau katakan kita duduk bersama dengan orang-orang yang hebat, apa yang akan berlaku kepada kita? Kita tidak mampu untuk duduk bersama dengan mereka. Mereka ni hebat. Kita menyisihkan diri. Kita tidak akan dapat untuk berinteraksi dalam keadaan tenang dan dalam keadaan mesra bersama dengan mereka. Dan kalau sekiranya kita duduk dengan orang yang setaraf dengan kita, maka pada saat ketika itu mudah untuk kita berbicara. Dan sebab itu dalam satu kata-kata daripada Nabi daripada kata-kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, hadithun nas bima ya'rifun. Ketika kita nak berbicara dengan manusia, berbicaralah dengan apa yang mereka faham, berbicaralah dengan apa yang mereka tahu. Atuhibbuna an
yukadziballaha wa rasulah. Apakah kamu suka nanti mereka akan mendustakan Allah dan juga Rasulnya? Bila kita bercakap dengan bahasa yang tinggi, itu akan menyebabkan mereka tidak mampu untuk sampai kepada tahap tersebut, dan akhirnya dia akan merosakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada dalam keadaan ummi bersama-sama dengan masyarakatnya yang ummi, bagi memudahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Yang kedua, kata para ulama, antaranya Al-Imam Al-Mawardi dalam satu kata-kata dan ucapan daripada beliau, itu menyatakan bahawa sesungguhnya Allah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummi untuk mempermudahkan Rasulullah menyebarkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang tidak tahu membaca, seorang yang tidak tahu menulis, tiba-tiba boleh berbicara tentang suatu perkara yang di luar daripada kebiasaan kehidupan orang Arab. Bahkan Rasulullah boleh berbicara tentang umat-umat yang silap. Rasulullah tidak pernah belajar di luar. Rasulullah tidak pernah pergi bermusafir keluar untuk mendapatkan ilmu. Tapi tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu untuk menjawab segala bentuk persoalan-persoalan yang diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta termasuk soalan-soalan yang dikemukakan oleh pendeta-pendeta Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah boleh menjawab. Dan mereka tidak ada alasan untuk menolak setiap kata-kata yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka faham bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Masakan orang yang tidak tahu membaca dan orang yang tidak tahu menulis mampu untuk berkata sesuatu yang tepat apa yang dibawa di dalam kitab Taurat, termasuk dengan sesuatu panduan-panduan yang menyebabkan kalangan daripada fusahaul Arab, daripada para penyair-penyair Arab yang hebat-hebat ketika itu, terkejut dan bingung dengan ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi SAW yang begitu hebat sekali. Jadi tidak ada alasan untuk mereka menolak setiap wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Lantaran itu Rasulullah SAW disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, iaitulah Allah mengutuskan daripada kalangan orang-orang yang ummi itu seorang rasul, yatlu alaihim ayati. Ini masuk kepada perbincangan berkaitan tentang peranan Rasulullah diutuskan kepada umatnya yang ummi. Yang pertama, bermatlamatkan untuk membaca akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah datang baca ayat suci Al-Quranul Karim, itu nak mengajar pada kita supaya kita membaca akan Al-Quranul Karim. Kenapa? Orang yang sentiasa hidupnya dengan membaca akan Al-Quranul Karim itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkatan, dan pada saat yang serupa akan memberikan syafaat kepada kita. Tuan-tuan cuba tengok di antara kelebihan-kelebihan surah-surah di dalam Al-Quranul Karim, antaranya ayat kursi yang kita baca. Syaitan tidak akan mendekati kita. Kita akan terpelihara di waktu malam sebelum kita tidur baca ayat tersebut. Antaranya surah Al-Baqarah. Di antaranya kelebihan yang Rasulullah SAW tidak akan terkena sihir, dan tidak akan ada syaitan yang masuk ke dalam mana-mana rumah tuqra fihi suratul Baqarah, yang dibaca di dalamnya akan surah Al-Baqarah. Ini kelebihan surah tersebut. Di samping Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah kamu akan Al-Quranul Karim, nanti pada hari kiamat kelak dia akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, datangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut oleh Allah wa yuzakkihim. Tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus adalah untuk menyucikan jiwa yang ada pada diri kita. Memang dari sudut naluri yang ada pada diri kita, tuan-tuan, kita memiliki beberapa sifat-sifat mazmumah. Terlalu banyak sifat-sifat mazmumah yang ada dalam diri kita. Wa kana al-insanu ajula. Allah mengatakan bahawa manusia ini sifatnya adalah tergesa-gesa. Kalau boleh kita nak cepat. Allah, pandemik yang berlaku pada kita ni kalau boleh segeralah hilang. Kalau boleh kita nak jadi kaya, kalau boleh berada dalam keadaan segera kita mendapat kekayaan tersebut. Kalau nak makan, kalau boleh kita segera. Nak solat, segera juga. Apa lagi, segala bentuk yang kita nak lakukan itu segera berlaku. Hatta termasuk apa yang berlaku kepada Nabi SAW. Rasulullah tergesa-gesa untuk mengingati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa ataupun dibacakan oleh malaikat Jibril ketika itu. Lantas Allah mengatakan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah kamu menggerakkan akan lidah kamu kerana kamu nak tergesa-gesa untuk menghafal dan mengingati akan ayat tersebut. Itu diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dalam diri kita memiliki sifat yang sentiasa mudah untuk berputus asa. Ya, innal insana khuliqa halu'a. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim bahawa manusia ini dijadikan dalam keadaan berputus asa, halu'. Idza massahul khairu jazu'a wa idza massahu syarru jazu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Dua perkara yang berlaku dalam hidup kita. Antaranya sifat yang ada pada diri kita ini, apabila manusia itu ditimpakan dengan kesusahan dan kepayahan, mudah sungguh kita akan terasa berputus asa, jazuk. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan mudah kita bersangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang ada pada diri manusia. Wa idza massahul khairu manu'a. Bila Allah berikan kepada kita kekayaan, kemewahan, kebahagiaan, kita akan menjadi manusia yang paling bakhil. Sifat-sifat ini adalah di antara sifat-sifat mazmumah yang ada pada diri kita. Allah berikan kekuatan kepada kita, kita suka untuk menzalimi manusia, juga adalah merupakan sifat mazmumah. Lantaran Islam datang dengan melalui Nabi SAW, tujuannya adalah untuk menyucikan segala bentuk kotoran sifat-sifat mazmumah yang ada pada diri ini. Di samping poin yang paling penting, iaitulah Rasulullah ingin membersihkan hati-hati mereka daripada karat-karat sembahan terhadap selain Allah, iaitulah melalui berhala-berhala. Tuan-tuan, kita tahu bahawa umat Nabi Muhammad SAW daripada kalangan Quraisy Arab yang berada di bumi Makkah, mereka mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS ketika Nabi Ibrahim berada di bumi Makkatal Mukarramah. Dan sesudah daripada itu tidak ada Nabi dan juga utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka meneruskan sehinggalah satu ketika salah satu daripada pembesar yang berada di bumi Makkah yang dikenali dengan nama Amr ibn Luhai. Tuan boleh baca dalam sejarah tersebut, Amr ibn Luhai satu ketika dia telah pergi bermusafir sehingga sampai ke bumi Syam. Bumi Syam adalah merupakan bumi yang mana bertapaknya para anbiya, ramai di kalangan para anbiya berdakwah di bumi tersebut. Dan di saat ketika itu dia telah menemui ada satu kelompok golongan manusia yang menyembah berhala ketika itu. Lantas pada saat tersebut mereka Amr ibn Luhai pun bertanya kepada mereka, apa yang kamu lakukan? Sesungguhnya kami sembah berhala-berhala ini. Di saat ketika kami memerlukan minuman, ketika itu kami minta, maka air hujan akan turun. Di saat kami memerlukan makanan, di saat ketika itu makanan akan datang. Itu menurut kepercayaan yang ada pada diri mereka. Amr ibn Luhai pun berkata kepada mereka, boleh tak berikan salah satu berhala kamu itu kepada kami? Kami nak bawa ke tempat asal kami, ke kampung kami ini, supaya kami juga akan memperolehi seperti mana kamu semua. Dan akhirnya dibawalah salah satu, kalau tidak silap nama berhala tersebut adalah Hubal. Ya, berhala Hubal itu yang dibawa, dan kemudian bermulanya sesi penyembahan berhala di bumi Makkatul Mukarramah. Rasulullah datang membersihkan segala bentuk kepercayaan mereka syirik yang telah pun dilakukan oleh mereka. Inilah yang disebut oleh Allah dengan perkataan wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan tugas yang ketiga, Rasulullah SAW mengajar kepada mereka ini siapa? Iaitulah para sahabat Nabi SAW akan kitab dan juga hikmah. Kitab merujuk kepada Al-Quranul Karim, dan hikmah ini merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW, qawlan wa fi'lan, iaitulah kata-kata daripada Nabi SAW maupun perbuatan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW bagi memperlihatkan hukum hakam yang berkaitan dengan syariat yang terakhir yang begitu sempurna yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan sesungguhnya mereka itu sebelum daripada itu berada dalam keadaan kesesatan yang nyata. Sebelum datangnya Rasulullah SAW, mereka hidup dalam keadaan sesat. Kita cuba tengok Rasulullah SAW sebelum daripada itu. Saya teringat kisah kata-kata yang diucapkan oleh Ja'far At-Tayyar ataupun Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ketika menziarahi ataupun ketika datang ke bumi Habsyah. Jadi bila diceritakan oleh Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa? Kunna qauman ahla jahiliyah, na'budul asnam, nusi'ul jiwar, naqta'ul arham, na'kulul maitah, ya'kulul qawiyyu minna ta'if. Jadi kata Ja'far ibn Abi Talib, dahulu kami zaman jahiliyah kami suka untuk menyembah berhala. Kami suka untuk memutuskan ikatan silaturahim. Kami suka untuk memakan mayat.
Kami suka untuk menyakiti orang lain. Nusiul jiwar, jiran-jiran kami ni kami suka untuk sakiti mereka. Dan orang yang gagah di kalangan kami akan menindas orang-orang yang lemah. Ini berlaku sebelum kehadiran Rasulullah SAW, dan Allah berkukuhkan kenyataan ini dalam ayat yang kedua. Dahulu mereka berada dalam keadaan kesesatan yang nyata. Seterusnya tuan-tuan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyambung dalam ayat yang ketiga, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Wa akharin, dan orang-orang yang lain, maknanya selain daripada sahabat Nabi SAW. Saya tertarik dengan ucapan ini, seperti mana yang disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili, bahawa ayat ini menjadi dalil bahawa sahabat-sahabat Nabi SAW adalah merupakan generasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kerana dalam ayat ini Allah menyebut wa akharin, iaitulah orang-orang selain daripada bangsa Arab ataupun sahabat Nabi SAW yang duduk bersama dengan Nabi SAW itu, di mana selain daripada mereka ini Allah menyebut minhum, daripada kalangan mereka itu, lamma yalhaqu bihim, belum ataupun mereka ini tidak mengikuti apa yang telah Rasulullah SAW bawakan kepada mereka. Lamma ay lam, ya, maknanya mereka itu tidaklah mengikuti apa yang dibawa di saat ketika Rasulullah berdakwah. Sebaliknya mereka menerima dakwah Rasulullah SAW sesudah daripada itu, iaitu sebagian ulama mengatakan di zaman para sahabat Nabi SAW, di saat kewafatan Rasulullah SAW. Waktu itu masyarakat manusia berduyun-duyun yang tidak mengenali Rasulullah SAW, mereka menerima akan ajaran Islam yang telah disebarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ayat ini nak menandakan tentang kemuliaan dan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah menyebut sendiri dalam Al-Quran pada ayat yang lain, di mana Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka reda terhadap Allah, reda terhadap mereka, dan mereka reda kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu mustahil setiap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW itu bertentangan dengan kehendak daripada Rasulullah SAW. Kenapa? Kerana sudah ada jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka bahawa mereka adalah merupakan kelompok manusia yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan wa akharin ini juga menjadi dalil yang menunjukkan bahawa Islam ini bukan hanya dikhususkan kepada golongan Arab. Subhanallah. Ini juga menarik perbincangannya. Kalimah wa akharin dan orang-orang yang lain itu juga merujuk bahawa sesungguhnya Islam bukan hanya diturunkan kepada kalangan orang-orang Arab semata-mata, dan ayat ini adalah untuk menepis kritikan yang dibawa oleh golongan Yahudi, yang mana orang-orang Yahudi mengatakan bahawa Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW hanya khusus kepada bangsanya daripada kalangan orang Arab semata-mata. Dan jawapan ini dinafikan dengan adanya ayat yang ketiga yang merujuk bahawa Islam yang diturunkan kepada Nabi SAW itu bukan hanya sekadar umat Arab, tetapi sebaliknya kepada kalangan golongan orang-orang yang ajam yang bukan daripada bangsa Arab itu sendiri. Baik, kemudian di hujung ayat itu Allah mengatakan wa huwal azizul hakim, ay al-qawiyul ghalib fi mulkihi, al-hakim fi san'ihi. Allah itu maha kuat, al-ghalib yang dapat mengalahkan segala sesiapa pun, yang perkasa, fi mulkihi pada kekuasaannya, al-hakim maha bijaksana Allah Subhanahu wa taala pada setiap ciptaan-ciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian pada ayat berikutnya Allah menyebut dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, ay dzalika syaraf alladhi dzalika syarafu alladhi imtaza bihi sayyidul bashar wa huwa qawluhu mab'utsan ila kaffatin nas wa ma syarrafa Allahu bihi al-araba min nuzulil Qur'ani bilughatihim wa irsala khatamir rusuli ilaihim wa fadlullahi yu'tihi liman yasha'u min khalqih. Allah menyebutkan dzalika, yang demikian itu, iaitulah suatu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
di mana kelebihan yang ada pada Rasulullah diutuskan bukan hanya kepada umat Arab, tapi kafatin nas, kepada seluruh manusia. Yang kedua juga kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam ayat ini kepada kaum Arab itu sendiri. Rasulullah diutuskan daripada bangsa Arab. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada mereka, dan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu di dalam bahasa Arab. Berarti ada keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kenapa Allah jadikan demikian? Kerana jawapan yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini iaitulah fadlullah yu'tihi man yasha. Suatu kurniaan yang Allah berikan itu terpulang kepada Allah. Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Dan saya teringat ada suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang kisah beberapa orang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solat dah masuk ke? Apa saya akan teruskan? Tidak dengar launan azan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya teringat ada suatu sebagai sedikit perbincangan, mungkin tidak habis perbincangan kita. Kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita akan bicarakan sebahagian daripada ayat berikutnya. Cuma saya ingin perkatakan tentang ayat dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu mengisahkan tentang beberapa orang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat daripada Imam Muslim, di mana mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dhahaba ahlud dusur bid darajatil ula wan na'imil muqim." Sesungguhnya orang-orang yang kaya terdahulu, mereka telah mendapat darjat, mereka telah meninggal, dan kemudian mereka mendapat kedudukan yang tinggi. Wan na'imil muqim, dan nikmat yang berkekalan yang Allah berikan kepada mereka. Yusalluna kama nusalli, yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka berpuasa sama macam kami berpuasa. Mereka menunaikan solat serupa macam kami menunaikan solat. Tetapi mereka itu bersedekah dengan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Kami tak mampu ya Rasulullah. Kami ini adalah daripada kalangan orang-orang yang miskin. Rasulullah tengok sahabat Nabi ketika itu berada dalam keadaan sedih. Lantas Rasulullah menceriakan mereka. Rasulullah kata, "Hendak tak aku tunjukkan, awala adullukum bisyai'in, aku nak tunjukkan kepada kamu itu dengan sesuatu yang kalau sekiranya kamu lakukan, kamu akan mendahului mereka." Sahabat Nabi semuanya berkusu-kusu nak mendengar apa yang ingin dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya tuan-tuan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan, "Tusabbihuna wa tukabbiruna wa tuhammiduna dubura kulli salatin 33 marratan." Jadi ketika itu tuan-tuan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, Rasulullah mengatakan, hendaklah kamu ini aku nak ajar kepada kamu sesuatu, iaitulah kamu bertasbih kepada Allah. Tusabbihuna wa tukabbirun, hendaklah kamu bertasbih kepada Allah, kamu bertakbir kepada Allah. Wa tuhammidun, dan kamu memuji akan Allah Subhanahu wa taala itu sebanyak 33 kali selesai daripada menunaikan ibadah solat. Subhanallah. Tuan-tuan, ada dalam satu riwayat yang lain, sebutan yang sama itu akan menghilangkan ataupun menggugurkan dosa-dosa yang kecil walaupun sepenuh buih-buih yang berada di lautan. Tapi dalam hadis ini pula mengatakan, sebutan seumpama ini itu akan menjadikan kedudukan kita ini lebih tinggi berbanding dengan orang-orang kaya yang terdahulu. Subhanallah. Jadi para fuqara ketika itu bila mendengar jawapan daripada Nabi SAW, mereka beramal, bertasbih. Setiap kali selesai sembahyang, mereka pun sebut subhanallah, subhanallah sebanyak 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar sebanyak 33 kali. Dan akhirnya ketika itu didengari oleh orang-orang yang kaya di kalangan para sahabat Nabi SAW. Mereka pun beramal. Dan akhirnya yang miskin tadi tidak berpuas hati. Ada orang yang mendahului mereka. Mereka kaya, tapi mereka beramal dengan amalan-amalan yang diajar oleh Nabi SAW tadi. Dan akhirnya mereka datang jumpa dengan Nabi SAW. Akhirnya ketika itu jawapan daripada Nabi SAW, Rasulullah tersenyum dengan kata-kata mereka. Dan Rasulullah mengatakan, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Yang demikian itu adalah merupakan kurniaan daripada Allah. Allah mendatangkan kepada sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kelebihan-kelebihan yang besar.
Syekh Ali As-Sabuni mengatakan, huwa jalla wa ala bil fadlil wasi' ala jami'i khalqihi fid dunya wal akhirah. Bahawa Allah Subhanahu wa taala ini adalah pemilik yang memiliki limpahan kurniaan yang begitu luas ke atas seluruh makhluk-makhluknya, sama ada di dunia maupun di hari akhirat. Yang memberi itu Allah, yang menurunkan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tuan-tuan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak meminta sesuatu, mintalah pada Allah. Fa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Hadis mengatakan apabila kamu nak meminta, mintalah pada Allah. Apabila kamu nak memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Kalau kita mohon pertolongan kepada manusia, belum tentu manusia akan memberikan bantuan kepada kita. Tapi ingat, apabila kita memohon pertolongan kepada Allah, Allah tidak pernah mengabaikan akan permohonan kita dan permintaan kita kepada Allah, dengan syarat dekatilah Allah Subhanahu wa taala. Peliharalah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga kita. Peliharalah Allah, Allah akan bersama-sama dalam kehidupan kita, insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, masa tidak mengizinkan untuk kita bicarakan ayat berikutnya itu. Walau bagaimanapun, intisari daripada perbincangan kita telah pun kita bicarakan pada mukadimah perbincangan kita di awal tadi. Mudah-mudahan sedikit sebanyak daripada perbincangan kita pada malam ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat kepada kita bersama. Mohon maaf atas barang kekurangan bicara yang dituturkan pada malam ini, dan mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar, peringatan, dan akhirnya kita dapat melaksanakan amalan dalam keadaan terbaik dan dalam keadaan kita bersungguh-sungguh dan bersemangat, insya-Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا